Selamat pagi, salam sejahtera, salam bahagia saya ucapkan kepada rakan-rakan daripada pihak media. Terima kasih kerana meluangkan masa bersama kami pada pagi ini dalam sidang media Jurucakap MCA. Saya Mike Chong, Jurucakap MCA, dan pada pagi ini tujuan saya mengadakan sidang media ini ialah untuk memberi sedikit penerangan tambahan kepada projek ECRL di mana kerajaan telah pun membuat keputusan ataupun membuat pengumuman berhubung dengan jajaran yang akan kita ambil, jajaran di sebelah utara, iaitu jajaran yang telah dipilih oleh kerajaan Barisan Nasional yang dulu, dan juga kerajaan telah membuat sedikit penambahbaikan. Ya. Jadi pada masa yang sama juga kami ingin mengambil kesempatan pada pagi ini untuk menyangkal beberapa berita palsu yang telah disebarkan oleh pihak-pihak tertentu, ya, berhubung dengan projek ECRL ini. Tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, seperti yang kita sedia maklum, Menteri Pengangkutan Malaysia iaitu Yang Berhormat Datuk Seri Engineer Dr. Wee Ka Siong telah mengumumkan dengan terperinci berhubung projek laluan Rel Pantai Timur ECRL, iaitu ECRL 3.0 pada sidang media minggu lepas, termasuk mengembalikan semula jajaran Section C, jajaran utara. Beliau turut menegaskan bahawa jajaran terbaru adalah muktamad bagi ECRL yang telah melalui zaman Barisan Nasional, Pakatan Harapan dan kini Perikatan Nasional. Sesudah itu, kita melihat pelbagai kecaman dilontarkan oleh pihak-pihak tertentu, termasuk daripada pemimpin-pemimpin dari pihak pembangkang, iaitu daripada pihak Pakatan Harapan, termasuklah ahli Exco Negeri Selangor Yang Berhormat Datuk Teng Chang Kim serta ahli Exco Kerajaan Negeri Sembilan Yang Berhormat Teo Kok Siang. Dan kedua-duanya dilihat telah mempolitikkan isu tersebut serta menyerang Kementerian Pengangkutan MOT secara emosional dan populis. Lebih malang, setengah laman media sosial pro-PH iaitu dimiliki oleh pembangkang telah menyebarkan pelbagai berita palsu dan cerita rekaan secara berterusan untuk memfitnah serta mempelekehkan MOT serta projek ECRL 3.0 ini secara keseluruhannya. Jadi tuan dan puan-puan, jajaran yang telah dimuktamadkan tersebut sebenarnya dicapai hasil kajian profesional secara mendalam serta lawatan ke lokasi sebenar oleh pakar-pakar pengangkutan rel dengan mengambil kira pendapat dan input daripada pihak agensi kerajaan negeri. Dan kerajaan persekutuan juga telah mengambil peranan yang aktif dalam soal ini. Pihak berkuasa tempatan, pemain industri serta pemegang taruh juga dijemput untuk memberi input mereka. Jadi terhasillah jajaran baru ataupun kita namakan sebagai ECRL 3.0 pada hari ini. Dan untuk pengetahuan tuan dan puan juga, jajaran utara zaman Perikatan Nasional ini juga disokong oleh hasil kajian saintifik dan profesional. Tidak kira dari segi pertimbangan kos pembinaan, manfaat ekonomi, penggunaan kargo dan penumpang, sosioekonomi pemeliharaan kawasan tadahan air dan juga perlindungan hutan simpanan maupun penempatan orang asli dan lain-lain, semuanya lebih baik kalau dibandingkan dengan jajaran selatan yang telah diputuskan pada zaman Kerajaan Pakatan Harapan. Dan pada masa yang sama juga, kami ingin mengatakan pada hari ini bahawa pihak PH gagal menyokong dakwaan mereka bahawa jajaran selatan lebih baik. Kerana pada hari ini saya akan memberikan sedikit gambaran kepada tuan dan puan-puan mengapa jajaran utara yang telah dimuktamadkan oleh MOT dan kerajaan baru-baru ini adalah lebih baik kalau dibandingkan dengan jajaran selatan yang telah pun diputuskan oleh kerajaan Pakatan Harapan yang dulu. Dan sebelum saya pergi secara terperinci tentang
projek ECIL 3.0. Kelebihannya kalau berbanding dengan yang dulu, saya ingin menarik perhatian tuan dan puan-puan kepada satu contoh media berita palsu yang dimainkan ataupun dilemparkan oleh pihak pembangkang. Ya, ini ialah salah satu grafik ataupun satu infografik yang telah pun disebarkan dalam social media, di mana dalam infografik ini kita nampak kesemua info-info yang telah pun ditulis di sini sebenarnya adalah tidak betul, tuan dan puan-puan. Ya. Misalan, kita tengok tengah-tengah itu ialah merujuk kepada jajaran selatan yang diperjuangkan oleh Kerajaan Pakatan Harapan. Dalam ni dia kata dia telah dapat mengelak kawasan-kawasan simpunan hutan simpanan, kawasan-kawasan tadahan air, dan juga lebih negeri akan manfaat daripada jajaran selatan ini. Dan ia juga mengatakan bahawa jumlah kos pembinaan untuk ECIL 2.0 iaitu jajaran selatan adalah sebanyak 44 bilion. Dan ini ialah penjimatan sebanyak 21.5 bilion kalau dibandingkan dengan kos ECIL 1.0 zaman Kerajaan Barisan Nasional. Okey, itu yang dikatakan oleh mereka-mereka yang pro Pakatan Harapan. Dan mereka sengaja membuat satu contoh lagi, ya, di mana pengumuman yang dibuat oleh Kerajaan Perikatan Nasional, iaitu minggu lepas oleh Yang Berhormat Datuk Seri Wee Ka Siong, Menteri Pengangkutan. Dia kata di sini hanya 4 negeri akan manfaat. Dan jumlah pembinaan kos ialah 50 bilion kalau dibandingkan dengan 44 bilion zaman Pakatan Harapan, dan juga kerugian yang kerajaan kena tampung setiap hari iaitu sebanyak 1.25 juta setiap hari. Okey, tuan dan puan-puan, saya di sini pada hari ini ingin menegaskan bahawa ini ialah infografik yang palsu. Kerana info-info yang termaktub ataupun telah pun dipaparkan di sini adalah maklumat yang salah. Jadi hari ini saya ingin membawa tuan dan puan-puan untuk meneliti secara terperinci, ya, apakah sebenarnya faktanya. Okey. Kalau kita tengok tuan dan puan-puan, daripada segi ekonomi, kita bandingkan jajaran utara iaitu ECIL 3.0 yang dimutabarkan baru-baru ini berbanding dengan jajaran selatan. Anggaran penggunaan penumpang 5.03 juta penumpang. Kalau dibandingkan dengan jajaran selatan 4.07 penumpang. Ya, penggunaan penumpang daripada segi itu. Dan kedua, anggaran penggunaan kargo 26.12 juta, ya, tan. Kalau dibandingkan dengan jajaran selatan ialah 9 juta tan sahaja penggunaan daripada segi kargo. Okey. Impak sosial. Ini bukan saya yang cakap, bukan MCA yang cakap, tetapi ini ialah hasil penyelidikan oleh pakar-pakar yang telah pun dijemput oleh MOT untuk memberi input. Jadi dari segi impak ekonomi, kita dapat lihat banyak kelebihan kepada negeri Selangor. Baru terutamanya dengan pembinaan bilangan stesen yang lebih banyak. 5 stesen di Selangor dan tumpuan limpahan ekonomi, the spillover economic effect di Gombak, Serendah dan Pelabuhan Kelang. Okay. Ia dapat juga merancangkan Serendah sebagai lokasi penting transshipment, interchange hub, kargo baharu di Selangor, seterusnya menambah pertumbuhan industri seperti besi waja, otomotif dan sebagainya. Dan yang terakhir, jajaran utara juga akan dapat memacu sektor pelancongan dan perniagaan di Bentong yang kini bakal menjadi bandaraya kedua di Pahang selepas Kuantan. Ini ialah kelebihan-kelebihannya. Kalau kita bukan orang yang profesional tetapi melihat kepada angka ini, kita boleh membuat perbandingan yang amat simple, amat mudah sekali. Ya, kita akan bandingkan daripada segi penggunaan penumpang, penggunaan kargo. Kita dapat lihat bahawa pemilihan jajaran utara adalah pemilihan yang lebih tepat lagi. Seterusnya. Okay. Daripada segi alam sekitar, tuan-tuan dan puan-puan,
Saya di sini saya ingin mengatakan bahawa kawasan tadahan air, ya, salah satu sebab kenapa kerajaan Selangor dia membantah jajaran utara ini ialah mereka mendakwa ECIL 3.0 ini akan melalui kawasan tadahan air yang akan memberikan impak kepada rakyat-rakyat negeri Selangor. Saya ini di sini mengatakan bahawa hasil penyelidikan yang telah kami adakan, kita hanya akan melintasi 3 kawasan tadahan air. Berbanding dengan ECIL 2.0 iaitu jajaran selatan, ia akan sekurang-kurangnya melintasi 4 kawasan. Jadi mana satu yang lebih banyak? 3 ataupun 4? Okey. Yang kedua, kita tidak akan merentasi Permatang Kuasa Gombak serta tidak akan menjejaskan zon perlindungannya. Ini adalah hasil perbincangan MOT pihak kerajaan pusat dengan pihak kerajaan negeri Selangor. Kita tidak akan melalui kawasan itu. Okey. Dan yang terakhir, daripada segi empangan air, melintasi 65% kawasan tadahan air dan tidak merentasi kawasan empangan batu yang merupakan empangan yang membakarkan air kepada penduduk Selangor dan Lembah Kelang. Ini juga adalah hasil perbincangan kita dengan kerajaan negeri Selangor. Di mana kalau apabila kita tengok jajaran selatan, yang melintasi 95% kawasan tadahan air. Ini ialah satu perbandingan yang cukup ketara yang kita boleh tengok sejelas-jelasnya bahawa option ini adalah option yang lebih baik. Okey. Dan apabila kita mengatakan jajaran selatan, dia akan membawa satu impak yang sangat negatif kepada pembangunan kerajaan negeri Selangor ialah apabila kita melalui jajaran selatan, ia akan melalui Pulau Keri. Dan satu kesan negatif itu ialah kita akan membina jambatan angkat Selat Lumut di Pulau Keri. Okay. Dengan adanya jambatan ini, ia akan memberikan kesan negatif terhadap landscape ladang kelapa sawit serta kekangan berterusan terhadap alam sekitar dan pembangunan masa hadapan di Pulau Keri. Jadi saya menggesa kepada kerajaan negeri Selangor supaya kita dapat melihat pembangunan ECIL 3.0 ini secara menyeluruh dan jangan abaikan satu masalah besar yang akan kita bawa kepada Pulau Keri apabila kita terus dengan jajaran selatan, kerana ia akan mengakibatkan pembinaan jabatan ini yang akan merosakkan alam sekitar. Okey, seterusnya, next. Daripada segi sosial, tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita bandingkan jajaran utara dengan jajaran selatan, daripada segi pengambilan tanah, jajaran utara kita akan melibatkan pengambilan tanah sebanyak 4,302 lot tanah sahaja. Berbanding dengan jajaran selatan, 6,038 lot. Jadi jelas di sini, tuan-tuan dan puan-puan, jelas di sini, ini akan melibatkan pengambilan tanah yang lebih kecil ataupun lebih kurang kalau kita bandingkan dengan jajaran selatan. Dan daripada segi kawasan perumahan, kita hanya akan melalui 11 kawasan perumahan berbanding dengan 19 kawasan perumahan, iaitu di jajaran selatan. Dan kawasan orang asli, apabila kita terus dengan projek ECIL ini, salah satu faktor yang amat kita tekankan ataupun kita ambil kira ialah kawasan orang asli. Kita ingin minimize, kita ingin mengurangkan impak kepada kawasan-kawasan kampung orang asli ini. Jadi 2 kawasan orang asli yang akan jajaran utara lalu ataupun ada impak berbanding dengan jajaran selatan adalah 7. Dan yang terakhir, tuan-tuan dan puan-puan, tanah rizab Melayu dan perkampungan, kampung tradisi Melayu. Kita hanya lalu 2 ataupun ada impak, efek 2 kawasan, rizab Melayu dan perkampungan berbanding dengan 3 kalau kita ambil option jajaran selatan. Okay. Daripada segi ekonomi, daripada segi alam sekitar dan yang terakhir sosial, tuan-tuan dan puan-puan, kita boleh tengok dengan mata kita sendiri. Pilihan jajaran utara adalah jauh lebih baik kalau kita bandingkan dengan jajaran selatan. Jadi sekali lagi saya gesa kepada kerajaan negeri Selangor, kita mengetepikan perbezaan daripada segi ideologi politik dan sebagainya. Marilah kita bersama-sama
ya, memikirkan yang terbaik untuk kerajaan, untuk negara, untuk rakyat. Itulah mesej kita. Dan seterusnya next. Daripada aspek teknikal juga, tuan-tuan dan puan-puan. Ya. Ini ialah satu ya permainan politik kotor yang diamarkan oleh pihak pembangkang, di mana kita lihat ya di sini. Jajaran utara MOT mencadangkan jajaran ECIL di antara Serendap dan Pelabuhan Kelang kini merangkumi dua jenis trek, iaitu trek tolok standard dan ECIL untuk ECIL dan trek tolok meter untuk KTMB. Kenapa kita ada kemasukan ataupun keputusan ini? Ya, kerana kita ingin menyambungkan ECIL yang dulu ECIL 1.0 zaman Kerajaan Barisan Nasional, okay, sampai terus ke Westport dan Northport. Okay. Kalau kita tidak masukkan benda ini ataupun tidak masukkan option ini, kita terpaksa membina satu lagi Serendap bypass yang akan menelan kos kira-kira sebanyak 5 bilion ringgit. Jadi kini kita telah mengambil keputusan ya untuk masukkan Serendap bypass ini, okay, dalam projek yang terbaru ini ataupun jajaran utara ECIL 3.0 ini. Okay. Tetapi kita tengok jajaran selatan menggunakan trek tolok standard sepenuhnya dan tiada penjimatan kos langsung. Okay. Jadi kita tengok daripada segi kos keseluruhan untuk ECIL 3.0 ialah 50 bilion. Okay. Kalau kita ingat, apabila kita tengok infografik yang dibuat oleh Pakatan Harapan ataupun disebarkan dalam sosial media Pakatan Harapan tadi, mengatakan kita lebih mahal kalau dibandingkan dengan 44 bilion yang mereka cadangkan. Tetapi mereka tidak termasuk ya apakah sebenarnya kos kalau kita teruskan dengan jajaran selatan. Okey, yang pertama, kos ECIL 44 bilion di sini. Okey. Dan seterusnya, kita kena masukkan lagi pembinaan Serendap bypass sebanyak 5 bilion. Totalnya berapa? 49 bilion. Dan masih belum lagi kita masukkan pampasan penangguhan projek sebanyak 91 juta. Ya. 901 juta. Dan juga penukaran jajaran dari utara ke selatan sebanyak 2.379 bilion ringgit kalau kita tukar daripada utara ke selatan. Jadi kalau kita masukkan keseluruhannya ke empat kos ini yang akan timbul apabila kita ambil keputusan untuk jajaran selatan, jumlah kosnya ialah sebanyak 52.28 bilion. Jadi kita boleh bandingkan, okay, dengan adanya features yang sama, dengan adanya Serendap bypass, kita masukkan bandingkan apple dengan apple ya. Jadi kita akan dapat tahu bahawa sebenarnya kos untuk jajaran 3.0 ini ialah 50 bilion berbanding dengan 52.28 bilion kalau kita teruskan dengan jajaran selatan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apa yang dikatakan oleh pihak pembangkang adalah fitnah semata-mata. Jadi saya menggesa ke mereka, kalau kita nak bandinglah secara profesional. Bandingkan apple to apple. Janganlah banding kita bagi apple, you bagi orange dan sebagainya. Ini ialah bukanlah satu perbandingan yang setaraf. Bukannya on a level playing field. Jadi kita menggesa kepada pembangkang untuk tidak lagi mempolitikkan isu ini. Dan yang seterusnya saya ingin menarik perhatian tuan-tuan dan puan-puan, pihak media kepada satu kenyataan yang dibuat oleh Exco Negeri Selangor, iaitu Yang Berhormat Teng Chang Kim. Beliau mengatakan sebenarnya kerajaan pusat ini macam satu buli di mana kerajaan pusat telah putus keputusan untuk membina ECIL 3.0 ini tanpa merujuk kepada kerajaan negeri Selangor. Saya ingin memberikan sedikit info kepada YB Teng Chang Kim kalau beliau tidak sedar. Okay. Kita telah memulakan perbincangan dengan kerajaan negeri Selangor sejak bulan Julai tahun yang lepas. Okay. Dan kita telah pun mengadakan sesi
libat urus ya sebanyak 37 kali dengan 17 agensi kerajaan negeri Selangor. Jadi saya nak tanya kepada YB Teng Chang Kim, beliau sebagai exco kerajaan negeri Selangor, takkan beliau tidak sedar adanya sesi-sesi ataupun mesyuarat perbincangan dengan pihak agensi kerajaan negeri Selangor? Okey. Saya rasa tidak adil bagi YB Teng Chang Kim untuk mengatakan kerajaan pusat ini macam big bully yang membuli kerajaan negeri Selangor. Okay. Dan yang kedua, Teng Chang Kim juga mengatakan bahawa ECIL 3.0 ini tidak dapat memanfaatkan pelabuhan Klang ataupun Westport dan Northport. Saya ingin mengatakan YB Teng Chang Kim macam tidak jelas dengan ECIL 3.0 ini. Okay. Kerana kalau mengikut perancangan kita, memang kita akan masukkan yang dulu dinamakan sebagai Serendah Bypass, kita akan masukkannya menjadi sebahagian daripada ECIL 3.0, di mana kita akan membina lagi trek tambahan hingga sampai ke Northport dan juga Westport. Ia dapat mengelakkan masalah double handling. Okay? Jadi saya menggesa sekali lagi kepada YB Teng Chang Kim supaya get the facts right sebelum anda berucap ataupun memberikan komen. Okay? Dan juga saya ingin juga merujuk kepada kenyataan yang dibuat oleh YB Teo Kok Siang, exco kerajaan negeri Selangor, Negeri Sembilan, ya, yang mengatakan bahawa kita seolah-olah telah menganaktirikan negeri Selangor, negeri Sembilan. Tuan-tuan dan puan-puan, beliau mengatakan, YB Teo Kok Siang mengatakan dia minta Setiausaha Agung MCA Datuk Chong Sin Wen yang berasal daripada nilai Negeri Sembilan untuk juga membantah kerana kerajaan pusat seolah-olah telah menganaktirikan Negeri Sembilan. Saya ingin mengambil kesempatan ini mengatakan, retorik politik yang diamalkan oleh YB Teo Kok Siang amat tidak matang. Ya, takkan kerana yang berbahagia Datuk Chong Sin Wen kampungnya Negeri Sembilan, patut beliau menggunakan alasan ini untuk membantah. Kalaulah saya orang Kelantan. Kelantan ni saya kampung kalau dekat Tumpat kan, sepatutnya ada satu stesen di Tumpat. Kalau ikutkan ECIL 1.0 zaman Barisan Nasional. Tetapi telah dipotong, telah pun dikeluarkan oleh Kerajaan Pakatan Harapan. Adakah kerana sebab itu saya selaku anak negeri Kelantan, saya boleh menggunakan alasan ini untuk membantah projek ini? Tidak boleh, ini tidak munasabah. Jadi ini satu permainan politik yang amat tidak matang bagi saya, macam budak-budak. Jadi saya menyeru kepada YB Teo Kok Siang supaya kita boleh melihat keseluruhannya, secara keseluruhan kebaikannya kalau kita boleh menggunakan jajaran yang baru. Dan saya ingin menegaskan bahawa kita tidak macam big bully ataupun kita tidak membuli mana-mana. Kita telah mengenepikan pemahaman ataupun ideologi politik yang berbeza dan kita telah melakukan penyelidikan dan juga melakukan segala yang terbaik, termasuklah merujuk kepada pihak kerajaan negeri Selangor, dan juga kepada pihak Tuanku Selangor untuk mencapai konsensus. Jadi ini ialah satu message yang ingin saya sampaikan kepada YB daripada pihak pembangkang, terutamanya daripada pihak DAP, supaya kita jangan mempolitikkan isu ini lagi dan kita memikirkan yang terbaik untuk rakyat Malaysia dan untuk anak cucu kita. Okey.